Sampai kita semua, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Mana suaranya Bapak Ibu? Masih pagi, belum siang. Sekali lagi saya sapa shalom. Puji nama Tuhan. Ya, seberapa kita yang hadir di pagi hari ini, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk sepanjang minggu ini Tuhan pelihara kita, Tuhan sertai kita. Kita percaya, kita hadir di tempat ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman-Nya pagi menjelang siang ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita semua. Bapak yang baik, Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih untuk penyertaan sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Sebentar Bapak, kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang bertahta, Engkau berkuasa, Engkau berkarya di tengah-tengah kami semua Tuhan. Kami percaya lewat kehadiran-Mu di tempat ini Bapak, kami merasakan kelegaan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, terutama melalui kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu Tuhan. Kami benar-benar mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami dapat bertumbuh, iman kami dapat mengandalkan Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Maka lagu pujian ini nama-Mu selalu bersedia. Selalu bersabda di dalam doa, dalam renungan indah, kasih-Mu serasa ku kenal dalam pujianku, dengan kerinduan ku rindu dunia merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membantunya mengerti. Kau menunjukkan Allah hidup kasih. Sama-sama kita dalam pujian ini, Kau selalu beri Tuhan.
kehadirat-Mu di tempat ini. Kami mau lebih lagi memuji Engkau di tempat ini, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang besar. Sama-sama kita katakan, amin. Saya mau bangkit berdiri semua Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan pujian ini. Terpujilah Engkau. Sama-sama dengan saya Tuhan yang mulia. Sama-sama kita terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Yeah.
hadirat kuasa-Mu memenuhi tempat ini ya Bapa. Engkau beracara dalam pribadi lepas pribadi kami. Engkau terus bekerja Tuhan dalam hati kami, dalam jiwa kami. Engkau pegang, ambil alih roh kami Tuhan, agar kami duduk diam di hadirat-Mu, menyatu dengan Kau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Mengurapi hamba-Mu Bapa Pastor Desmond Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang datang dari Engkau untuk melayani Engkau, menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Demikian juga urapan Tuhan mengalir atas Pak Ahok untuk menjadi penterjemah Tuhan, agar setiap yang disampaikan boleh kami mengerti, boleh kami tangkap, boleh kami simpan dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kembali senior pastor kita, Pastor Desmond bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini ya. Dengan kasih Kristus kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan.弟兄们平安，Shalom。我来了2天了。Pastor bilang dia sudah di Pinang 2 hari ya.我在新加坡的时候就开始生病发烧。Beliau bilang dia di Singapura sudah mulai demam sama pilek. 今天才好了一点。 Hari ini sudah agak baik. 本来我是想推迟我这次来的时候， Sebenarnya dia mau menunda kedatangan ini. 但是我如果推迟了，我就没有办法和好多弟兄姐妹们一起过年。 Kalau dia tunda ya dia nggak bisa merayakan hari raya Imlek bersama-sama. 然后我们已经预定了这次离根的案例。 Dia juga memastikan bahwa kasus yang ada. 所以我就想，我还是来这里比较好。 Jadi dia berpikir lebih baik dia datang ke Tanjung Pinang. 很感谢主，昨天我还有点发烧， Puji Tuhan semalam masih ada sedikit panas badan. 今天就好了很多。 Oh, kasih. Hari ini sudah merasakan lebih baik lagi. 这是主的荣耀，阿门嘛。 Amin. Semua kemuliaan untuk Tuhan kita. 请掌声荣耀归给我们的神。 Ya, beri kemuliaan. 今天我跟大家分享一句经文。 Hari ini kita akan dengarkan sebagian firman Tuhan. 我今天没有办法讲得很长， Hari ini mungkin nggak terlalu panjang lebar kita bicara, 但是我相信这句经文会祝福到你。 tapi pastor percaya bahwa firman Tuhan ini pasti bisa memberkati kita semua. Amin. 在申命记2章第7节，来帮我放一下。 Dalam Ulangan pasal 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Amin. 这个经文告诉我们一个道理： Firman Tuhan ini mengajar kita sesuatu. 当时以色列人要进到应许之地， Di saat bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, 他们也不知道将会发生什么事情， mereka juga nggak tahu apa yang akan terjadi. 他们也很害怕， Mereka juga ketakutan 因为他们要面对很多不确定的因素。 karena mereka juga mau menghadapi masalah yang nggak menentu. 在这个时候， Di saat itu, 神要安慰他们， siapa yang akan menasehati mereka? 就把这句经文送给他们。 Firman Tuhan ini untuk mereka. 他说：“耶和华在你神手里所办的一切事上，已经赐福给你。 Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. 你走的大旷野，他都知道。 Engkau memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. 这40年，耶和华的神常与
你同在，你一无所缺。 40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. 我相信很多人在新的一年将进入到一个新的季节。 Kita percaya di dalam tahun baru ini kita semuanya akan mengalami masalah yang baru. 所以这期经文告诉我们什么？ Yang pertama-pertama 告诉我们3点很重要的东西。 ada 3 poin bagi kita yang sangat penting. 第一点， Poin pertama, 神会赐福你要做的任何东西。 Tuhan akan memberkati Anda dalam apa yang Anda lakukan. 所有神要你做的东西，神都会赐福你。 Semua perkara yang Tuhan mau kita kerjakan, Tuhan pasti memberkati kita. 我们看经文的前半部分，来下一章。 他 Kita, 说：“来读一下。 kita akan melihat bagian depan ya, ayat ke-7 ini. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. 他说：所有的东西，所有的事情，我都已经赐福你。 Firman Tuhan mengatakan segala pekerjaan Tuhan akan memberkati. 其实你看圣经当中有很多美好的祝福， Jadi kita lihat di dalam firman Tuhan banyak berkat-berkat yang buat kita. 神都赐给你。 Semuanya untuk kita. 那你说那在哪里呢？ Mungkin kita merasa, itu di mana? 我为什么没有看到呢？ Kenapa saya tidak melihatnya? 就好像我们去银行，我们有一张银行卡， Contohnya kita ke bank, kita cuma membawa satu kartu kredit. 卡里有很多钱， Dalam kartu ini mungkin banyak duit, 但是你拿不出来钱， apa kita nggak bisa ngambil? 为什么你没有钱呢？ Kenapa kita nggak bisa ngambil? 因为你有卡，但是你没有密码， Karena kita punya kartu tapi belum punya PIN. 所以你需要的是密码。 Jadi kita harus mempunyai PIN ini. 怎么能把神的祝福真正的拿到？ Jadi gimana kita mendapatkan PIN dari Tuhan supaya berkat dari Tuhan betul-betul kita menerima? 那密码在哪里呢？ PIN ini di mana? 密码在下一章彼得后书。 PIN ini ada di 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 这是经文告诉我们，真正的密码就在主耶稣基督里。 Firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita bahwa PIN itu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. 如果你能活在主耶稣基督里， Kalau kita bisa hidup di dalam Yesus Kristus, 你必然看到神的祝福。 kita pasti bisa melihat berkat-berkatnya Tuhan. 所以今天我要鼓励你， Jadi hari ini pastor mendukung kita. 你要向主来求大事，要向主来求大事。 Kita harus memohon kepada Tuhan kita masalah yang besar. 你敢不敢向神来求？ Berani enggak untuk memohon sesuatu yang lebih besar? 你敢不敢向神来要求？ Berani enggak kita memohon kepada Tuhan? 说新的一年，我求你大大祝福我。 Mungkin kita berdoa begini, Tuhan tahun ini berkati saya dengan besar-besar. 因为神给得起你。 Karena Tuhan kita sanggup mengasihi kita. 很多时候我们不敢求， Kadang-kala kita enggak berani meminta yang berlebihan. 我们以为神不给你， Kita mengira bahwa Tuhan tak akan memberkati kita. 但是他给得起你。 Tapi kita harus tahu Tuhan itu sanggup. 你知道希腊有一个哲学家，下一章叫做Diogenes，希腊的哲学家。 Ini adalah Raja Alexander, namanya Diogenes. 有一天他见到这亚历山大王， Dia ketemu sama seorang raja. 亚历山大王当时非常厉害，非常有能力的一个王。 Raja ini dia sangat mempunyai kuasa. 他为亚历山大王做了一些事情。 Dia membuat sesuatu untuk Raja Alexander. 亚历山大王说：“我要奖赏你。” Raja ini bilang, saya mau memberi upah. 你要什么东西我都给你。 Dia bilang, apapun yang kau minta saya akan memberi. 他说什么呢？ Apa yang dia bilang? 他说我要100个银币。 Dia bilang dia mau 100 biji koin emas.
当时所有人都吓坏了。 Di saat itu semua orang tercengang. 你知道100个银币是什么概念吗？ Tahu nggak kita 100 koin emas itu apa artinya? 当时在希腊，一个人1年的薪水连1个银币都不够。 Karena di saat itu di tempat Silas itu gaji seseorang itu 1 koin emas pun nggak cukup. 是好多的钱。 Itu yang jumlah yang sangat banyak uangnya. 所以当时人就说这个人死定了。 Jadi saat itu banyak orang berpikir bahwa orang ini mati 他狮子大开口， karena dia membukakan permintaan yang begitu besar. 那个王肯定要杀死他的。 Raja ini pasti mau membunuh. 你有没有搞错？你要这么多钱？ Kau kenapa mau begitu banyak uang? 但是这个王没有生气， Tapi raja ini dia nggak marah, 反而很开心， malah dia sangat sukacita. 他要就给他。 Raja ini bilang dia mau, maka saya akan 为 kasih. 什么他能要？ Kenapa dia mau uang sebanyak itu? 因为他看得起我。 Karena dia memandang saya sanggup. 他知道我给得起。 Dia tahu saya sanggup memberinya. 你跟阿浩要，阿浩都给不起， Mungkin kalau mau dengan saya nggak sanggup. 但是他知道我给得起， Karena dia tahu raja ini sanggup memberinya. 我就赐给他。 Raja ini maka 弟兄 memberi. 姐妹们，我们的神也是这样， Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita juga begitu. 我们的主给得起你， Tuhan kita sanggup memberikannya. 所以你要跟他求，他必然赐给你。 Karena itu kita harus meminta kepadanya, maka dia akan memberi. 你知道有一位叫皮尔逊牧师，他讲过一句话，他说什么来？ Kita hanya dapat menghormati kekayaan Tuhan yang tak terbatas, kekuatan yang tak terbatas, dan kasih yang besar dengan menuntut hal-hal yang lebih besar. 今天我要告诉你个真理， Pasal hari ini mau memberitahukan kepada kita sesuatu kebenaran. 如果你从来没有向神求过大事，你要向他来求。 Kalau di antara kita masih ada orang yang belum pernah meminta, memohon, berdoa kepada Tuhan kita yang masalah yang besar, maka kita harus berdoa. 当你向他求的时候，他必然赐给。 Di saat kita meminta kepada Tuhan kita, Dia akan memberikan kepada kita. 很多时候我会觉得有些是不可能的， Kadang-kadang kita berpikir, nggak mungkin. 我什么都没有， Saya semuanya nggak ada. 我又没有什么能力， Saya nggak punya kemampuan. 我又没有什么钱， Saya juga nggak punya uang. 我能做什么？ Saya bisa berbuat apa? 我告诉你，依靠神，你能做很大的事情。 Kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita, mengandalkan Tuhan kita bisa melakukan banyak perkara. Amin. 靠着你自己，你做不了什么， Kita kalau mengandalkan kita sendiri, kita nggak bisa berbuat apa-apa. 但是靠着神，你能做大事。 Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita bisa berbuat perkara-perkara yang besar. Amin. 所以诗篇108篇13节说， Jadi di Mazmur 108 ayat 13 berkata begini, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. 他说：“神能施展大能，但是我们需要依靠他。 Tuhan sanggup melakukan sesuatu perkara yang besar, tetapi kita harus mengandalkan Dia. 所以神要赐福你手里的一切事情， Jadi Tuhan mau memberkati semua yang kita lakukan. 哪怕大事做生意， Biarpun kita bisnis yang besar, 小事情你在家里的一些杂事， atau perkara-perkara yang di rumah, masalah-masalah kecil. 如果你依靠神，神都赐。 Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. 阿门吗？ Amin. 第二点，神已经知道你要走的道路， Poin kedua, Tuhan tahu jalan setiap orang. 他走的道路，你要走的路，他都知道。 Apa yang kita mau jalan, Tuhan itu semuanya tahu. 申命记2章第7节，我们看，刚才我们再读一遍。 Kita kembali ke Ulangan pasal 2 ayat 7. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. 神知道你的过去，他了解你的过去。 Tuhan itu kenal sama kita, Dia tahu masa-masa lalu kita. 神知
知道你的未来，他也将会带领你的未来。 Tuhan juga tahu masalah kita, masa depan kita. Dia akan membimbing kita. 你知道很多人说我们的神不了解，他会了解我吗？ Mungkin di antara kita berpikir bahwa apakah benar Tuhan itu mengerti? 我告诉你，我们的上帝是一个有同理心的上帝。有什么同理心？我们的上帝是一个能够明白你心的上帝。 Allah Bapa kita, Allah yang mengerti perasaan kita. 你知道很多人有一种错误的观念， Sebenarnya banyak orang yang salah pemikirannya. 以为我们的神好像以前拜拜的神， Berpikir seperti Allah yang dulu kita sembah, yang tekong gitu. 很多人以前都是拜拜的，对吧？ Ya mungkin di sini masih banyak mungkin yang pindah agama dari Pai-Pai ke Kristen. 我们这边拜拜的时候，我们跪在那边磕头。 Di saat kita sembah di altar itu kita sujud dan menyembah. 我们上香给那个宝贝公还是佛。 Kita mungkin bakar garu dan itu taruh di depan Topekong atau Buddha. 我们求他来帮助我。 Kita memohon kepada mereka itu untuk membantu kita. 你只能做到这样， Mungkin kita cuma bisa berbuat segitu. 不可能那个佛、那个观音、那个宝贝公说你的心情我了解。 Ya mungkin yang kita sembah yang altar itu dia bilang, oh saya mengerti perasaan Anda. 他不会了解你， Barang-barang itu nggak mungkin bisa ngerti kita. 但是我告诉你，神是了解你的想法。 Tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu mengerti perasaan kita. 怎么知道呢？ Gimana dia mengerti? 为什么神会了解你呢？ Kenapa dia mengerti kita? 因为你知道我们人呐、我们人跟动物最大的区别，我们人会知道一个人心里的想法。 Kita harus tahu apa perbedaan hewan sama manusia. Karena manusia itu tahu perasaan orang lain. 我们人会懂得照顾你周围所爱的人， Karena manusia itu dia bisa merawat orang yang di sekeliling. 我们人会明白他心里的痛苦。 Kita manusia ini mengerti perasaan yang nggak enak di dalam hati itu, sementara dalam hati. 你知道以前有一个人叫做玛格列特米德，他是一个人类学家。 Ini ada peneliti manusia, namanya Margaret Mead. Apa tanda-tanda peradaban paling awal? 他在上课的时候，学生就问他，人类文明的最早的标志是什么？ Dia di saat ngajar, murid-muridnya bertanya, apa tanda-tanda peradaban yang paling awal itu? 就是说有什么东西证明人类最早的时候是有文明的？ Jadi apa bisa membuktikan bahwa orang-orang zaman dulu itu sudah punya hikmah? 有人说是不是人类当时有发明一个陶罐？ Atau manusia itu awal-awal itu bisa menciptakan kalingan itu? 或者人类可以做一个拜的一个佛，一个像，我们去拜它？ Atau manusia itu bisa membuat sesuatu patung untuk disembah? 还是说人当时能设计一些项链啊，很漂亮的衣服？ Atau mungkin awal-awalnya manusia itu bisa membuat kalung yang cantik atau baju yang bagus? 玛格丽特·米勒说，这些都不代表人类的文明。 Jadi guru besar ini bilang sama murid-muridnya, ini semuanya tidak mewakili bahwa itu adalah hikmat dari awal-awal. 真正人类的文明的标志，却是当时他们在坟墓当中发现了一块骨头，他大腿的骨头，而且受过伤，被愈合，带上恢复。 Jadi awal-awalnya manusia itu di depan kuburan itu ketemu satu tulang paha ini yang tadinya patah dan disambung kembali. 当时他们发现这根骨头 Di saat itu mereka ketemu tulang ini 在坟墓里， di dekat kuburan. 这根骨头是人腿的骨头，是最长的一根骨头。 Tulang ini adalah tulang paha kita yang paling panjang. 但是这根骨头以前断过，后来又长好了。 Tulang ini dulu pernah patah dan dia nyambung kembali. 这种事情没有在动物当中出现过。
masalah yang begini tidak pernah terjadi di dalam hewan. 因为如果动物的腿断了之后，它还有可能就会死掉。 Karena kalau hewan sudah patah tulang di paha ini, mungkin dia bisa mati. 因为这根骨头如果断了，这个人需要6个星期不可以走路。 Karena kalau manusia patah tulang di paha, dia paling tidak 6 minggu nggak bisa berjalan. 在古代的时候，那些都是野人的时候，不能走路，不能找东西吃，他就要饿死。 Jadi di zaman dahulu itu, kalau 6 bulan dia nggak bisa bergerak, dia terbaring di situ, dia mungkin mati kelaparan. 但是为什么他的骨头可以长好，还能活下来？ Kenapa tulang itu bisa nyambung kembali dan dia bisa hidup? 就是因为一定有一个人或者几个人在照顾他，早吃的东西给他。 Ya, karena ada beberapa orang atau setidaknya 1 orang yang merawat dia, yang mencarikan dia makanan. 让他能活下来。 Jadi biar orang ini bisa hidup. 所以这位教授说，证明人类的文明的最早的标志就是这根骨头已经愈合的骨头。 Jadi profesor ini bilang peradaban yang awal manusia itu adalah ada terkait dengan penyambungan tulang paha ini kembali. 如果我们人都可以明白另外一个人的需要， Kalau kita semua orang mengerti kebutuhan orang lain, 圣经说我们人是被用神的形象所创造。 karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. 那我们的神一定可以明白我们的需要，阿门吗？ Amin. Jadi Allah yang kita sembah itu pasti mengerti perasaan kita. 人的能力都可以照顾你，神不会照顾你吗？弟兄姐妹们， Jadi manusia aja bisa merawat kita, apalagi Tuhan Allah yang kita sembah yang mencipta kita. 所以诗篇34节下一章说，耶和华靠近伤心的人。 Jadi Mazmur pasal 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. 下一章103节说，耶和华怎样怜悯敬畏他的人。 Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. 我告诉你，神知道你的一切， Tuhan Allah kita mengerti kita semua. 你遭遇的一切他都知道， Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tahu. 你遇到的一切困难都在他掌握的。 Kesulitan kita semuanya di dalam genggaman Allah kita. 你以前有没有拆过手表？ Mungkin kita nggak pernah bongkar-bongkar jam tangan. 现在的手表都是电子表， Dulu seperti itu, sekarang dia kebanyakan pakai baterai. 以前的手表，以前我不知道你现在还有谁用，是那种里面很多东西，比如说表很贵的。 Ini zaman dulu mungkin kita masih nggak banyak yang nggak tahu. Di dalam itu sangat banyak barang. 你有没有看过？有吗？ Mungkin di sini ada orang yang pernah lihat jam yang dalamnya bentuk kayak gitu. 有没有拆过？ Atau ada yang pernah membuka jam-jam tangan yang lama-lama itu. 我小的时候，我很喜欢拆手表。 Pastor bilang waktu dia kecil dia suka buka jam itu. 我把手表打开以后看，哇，里面好多东西。 Di saat dia buka, wah dalam banyak barang-barangnya. 我把它全部拆出来， Dia bongkar semuanya. 我再把它装回去。 Nah, dia pasang kembali. 我可以把它完全装回去。 Nah, dia sanggup semuanya dipasang kembali. 我不仅可以把它装回去， Bukan cuma pasang kembali saja. 我还能多出好几个零件来。 Dia juga bisa melebihi barang-barang yang tersisa. 你看这个表这么复杂， Kita lihat jam tangan ini begitu rumit. 它都可以每一个部分一起工作。 Dia juga bisa bekerja sama. 上帝知道你的每一个小的步骤，每一个小的事情。 Allah kita tahu semua perkara-perkara besar dan kecil-kecil sekalipun kecil-kecil. 有的时候，神放你在一个位置，让你做好你的事情。 Kadang-kala Tuhan
meletakkan kita di sesuatu posisi. 有的时候大事情，有的时候是小事情， Mungkin ada yang perkara besar, juga ada yang perkara kecil. 但是都不重要。 Itu tidak terlalu penting. 你做好你的事情， Yang terpenting adalah kita melakukan apa yang harus kita lakukan dengan baik. 有的时候神让你做一个小灯， Mungkin Tuhan mau kita menjadi satu lampu yang kecil. 你这一个小灯有什么用处？ Mungkin kita berpikir lampu kecil itu apa gunanya? 哎，小灯有很大作用。 Tapi kita pikir yang lampu kecil pun banyak. 在新加坡的时候，政府就告诉所有的老人家， Di Singapura, pemerintah Singapura itu beritahu pada orang-orang tua, 你睡觉的时候最好开一个小灯， di saat kamu tidur lebih bagus bukain lampu yang kecil. 因为很多老人家晚上上厕所跌倒，就是因为没有灯。 Karena di sana itu banyak case yang orang tua itu jatuh di saat mau ke WC itu jatuh itu karena nggak buka lampu. 所以你要开一个小灯。 Jadi kita harus buka lampu yang kecil. 如果神让你做一个小灯，你要好好做小灯。 Kalau Tuhan kita mau kita menjadi lampu yang kecil, maka kita baik-baik melakukan itu. 你说我不要做小灯， Mungkin kita berpikir, saya tidak mau melakukan lampu. 我要做一个水晶大吊灯。 Mungkin kita mau menjadi lampu yang besar di ruang tamu itu. 你有见过水晶大吊灯吗？ Mungkin kita tahu ya, kalau di ruang tamu di orang-orang yang kaya itu kan banyak lampu yang besar-besar. 你知道去年我在土耳其， 不是 Turkey 的， Turki ya. Tahun lalu pasar di Turki. 我在那皇宫当中看到一个从来没有见过的大吊灯。 Dia bilang dia di dalam istana ya, Hongkong. 在皇宫里啊， Di dalam istana dia lihat begitu besar lampu hias itu. 那是300年前土耳其的萨丹他买的大吊灯。 Di 300 tahun yang lalu Sultan Turki itu beli lampu ini. 全世界最大的吊灯， Jadi lampu ini adalah terbesar di dunia. 你知道有多大吗？ Tahu nggak kira-kira sebesar apa? 大概是从这个墙到这个柱子都这么大。 Kira-kira dari dinding situ sampai ke tiang situ besarnya. 有好几10万片的水晶组成。 Ada begitu banyak puluhan ribu pecahan kaca yang tergabung menjadi satu lampu. 我从来没有见过这么大的灯。 Pastor bilang dia nggak pernah ketemu sama lampu yang sebesar ini. 导游告诉我说，这是全世界最大的吊灯。 Saat itu Turki bilang sama pastor, ini adalah lampu yang terbesar di dunia. 当时我看到之后， Di saat pastor lihat, 我就说，如果我家里有一个这样的灯就好了。 beliau berpikir kalau di rumah saya ada lampu yang sebesar ini, wah begitu bagus. 然后我太太听到了， Jadi istrinya dengar istrinya, 我太太说，谁要是洗这个灯就死了。 dia bilang siapa aja yang membersihkan lampu ini bisa mati. 因为好几10万片的水晶哎， Nah, karena begitu banyak batu kristal itu, 每一片都要裁下来洗。 jadi setiap kristal itu harus dibuka dan dibersihkan. 所以呢，你不要羡慕那个水晶灯。 Jadi kita jangan iri kepada lampu yang besar itu. 谁让你做一个小灯，你就做小灯。 Kalau Tuhan mau kita menjadi lampu yang kecil, maka kita jadilah lampu yang 所 kecil. 以有一句话讲得好，他说幸福不难，难的是和别人比较。 Ada satu peribahasa, bahagia itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah membandingkan diri dengan orang lain. 如果不和别人比较，你应该很幸福。 Kalau kita nggak membandingkan diri kita dengan orang lain, kita pasti sangat bahagia. 但是你跟他一比较，你说哎呀，他很有钱呢， Mungkin kalau kita membandingkan kepada orang lain, wah dia banyak duit, 他生意很好嘞， usaha dia sangat lancar. 哇，你心里就不舒服了， Jadi dalam hati kita perasaan kita udah nggak enak. 你心里就背诵了。 Nggak enak rasanya, cemburu artinya. 如果人不比较，你怎么幸福？ Kalau manusia itu nggak membanding, dia pasti sangat bahagia. 所以呢，你要知道，我们神知道你的感受。 Tahu apa? Tahu bahwa Allah kita mengerti perasaan kita. 最后第3点，神必供应你的一切需要。 Poin yang ketiga adalah Tuhan akan menyediakan semua yang Anda butuhkan. 我们看经文，来下一章。
Ulangan 2 ayat ke-7, ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. 你知道神呢，他会供应你的需要。 Jadi Tuhan bisa menyertai kita, keperluan kita. 所以你不要害怕你未来要走道路。 Jadi kita jangan takut akan masa depan kita. 有人会很害怕， Mungkin ada sebagian orang yang khawatir ya, khawatir masa depan kita ya. 不知道以后会怎么样， Kita khawatir gimana masa depan kita, 不知道明年会怎么样。 gimana tahun depan itu. 但是神说你不要害怕， Jadi Allah kita bilang sebagai kita jangan khawatir, jangan takut. 因为有的时候你越害怕，怕什么来什么。 Karena banyak kala apa yang kita khawatir itulah yang terjadi. 你看约伯记有一句经文，下一章来你读一下。 Ayat 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. 你有的时候你越害怕，它东西越来的。 Jadi kadang-kadang kita makin takut, masalah itu makin mendekat sama kita. 我每次我有的时候开车，我需要赶时间。 Seringkali pastor kalau bawa mobil itu dia keburu-buru. 我时间算得非常准。 Jadi waktu itu sudah diatur serupa itu, sepadat itu. 我说我开会不可以迟到， Kalau rapat itu nggak boleh telat. 千万路上不要塞车。 Jadi pastikan di tengah jalan itu nggak boleh macet. 每次我害怕有塞车的时候， Jadi seringkali pastor kalau takut macet itu, 肯定会塞车， jadi pasti di tengah jalan itu macet. 肯定会有什么哪个有交通事故撞在一起，我们就很慢， Jadi seringkali apa yang dikhawatirkan itulah yang terjadi. 肯定就遇到很多的红灯， Juga pasti banyak ketemu lampu merah. 你担心的往往会到来。 Jadi apa yang kita khawatir itu yang terjadi. 所以我不要担心，要相信神的供应。 Jadi kita jangan khawatir, kita percaya kepada Tuhan, Allah menyediakan. 当你相信神的供应， Kita percaya Tuhan yang 当 menyediakan. 你全心的去相信他， Kalau kita lebih mempercayainya, 他必然会带领你的道路。阿妹们， Dia pasti membawa kita ke jalan yang benar. 我给你讲个真实的故事。 Pastor menceritakan sesuatu yang nyata. 在300年前，英国有一个年轻人， 3 tahun yang lalu di Inggris ada seorang anak muda. 他是基督徒， Dia orang Kristen. 他就全家人离开英国要去美国。 Jadi sekeluarganya mau imigrasi ke Amerika. 他去美国之前找到他的牧师， Sebelum pergi dia cari pendetanya. 他说：“牧师，我要去美国发展， Dia bilang sama pendetanya, saya mau pergi Amerika untuk berkembang. 您可不可以祝福我？” Berkati saya. 牧师说：“可以。 Pastornya bilang oke. ” 牧师就为他按手祷告， Jadi dihentak tangannya dan berdoa. 告诉他 Beritahu kepada dia, 你到了美国，不管做什么生意， kau sampai ke Amerika, biarpun apa usahamu, 你记得要荣耀神， engkau ingat harus memuliakan 你记得 Tuhan. 要相信他的供应， Kamu harus percaya Tuhan yang menyediakan. 他必然祝福你。 Dia pasti memberkati. 他就去了美国， Anak muda ini berangkat ke Amerika. 到了美国他也没什么钱的， Dia sampai ke Amerika juga nggak punya modal. 他只有10块美金。 Dia cuma ada $10 在 Indonesia. 300年前，10块美金也是挺多钱。 Di 300 tahun yang lalu $10 US itu sangat gede. 然后他做什么呢？他开始自己做肥皂来卖。 Awal-awalnya dia buat sabun dijual. 哎，他赚了10块钱， Dia dapat keuntungan $10. 他拿出1块钱来奉献。 Dia ngambil $1 untuk persembahkan. 后来赚了100块钱， Kemudian dia untung $100. 他应该拿10块钱奉献， Dia seharusnya mengeluarkan $10 untuk persembahan. 但是他拿了20块钱奉献。 Tapi dia mengeluarkan $20. 当他赚了1000块钱的时候， Di saat dia untung $1000, 他不是拿200块钱奉献， dia bukan mempersembahkan 他把他 $200. 的1半的收入500块钱全部奉献。 Dari 1000 itu setengahnya dia mempersembahkan adalah $500.
很多人很奇怪， Banyak orang mungkin heran, 问他说：“你为什么奉献这么多钱？ kenapa engkau mempersembahkan? 你给1/10就好了，为什么你要给1半？ Kenapa kamu mau memberi separuh? Apa? Sebenarnya kan cuma 我相 1/10. 信神的供应， Karena dia menjawab, saya percaya 因为我 Tuhan 的 menyediakan. 牧师告诉我说， Karena dia bilang, pastor saya Siapa? beritahu pada saya, 只要你凡事荣耀神， Kak, pokoknya engkau memuliakan nama Tuhan, 他必然供应你， Tuhan pasti menyediakan. 他必然祝福你。 Tuhan pasti 所以 memberkati. 我要把我1半的收入都奉献给神。 Jadi dia mau separuh dari penghasilannya untuk persembahan. 听起来有点傻，对吗？ Mungkin kita dengar orang ini agak-agak bodoh. 谁可以把你1半的薪水奉献给教会？ Jadi mau nggak di antara kita bahwa kita mempersembahkan separuh dari gaji kita? 能做到吗？ Bisa nggak kita lakukan itu? 你别说你做不到，我做不到。 Mungkin bukan kita aja, tapi pastor juga nggak sanggup. 但这个人怎么做？ Tapi orang ini sanggup. 上帝就真祝福他。 Tapi Allah betul-betul memberkati. 他开始 kelimpahan. 卖肥皂， Awalnya dia jual sabun, 后来开始卖牙膏， seterusnya dia jual odol. 他就叫做威廉高度节。 Namanya adalah William Colgate. Colgate 的牙膏就是他所发明。 Odol Colgate ini dialah yang menciptakannya. 这是个真实的故事，弟兄姐妹。 Ini adalah cerita yang nyata. 是因为威廉高度节他的精神， Ini adalah seorang William Colgate yang punya misi. 他相信上帝， Dia percaya kepada Tuhan. 他愿意奉献， Dia mau mempersembahkannya. 他愿意荣耀神。 Dia mau memuliakan Tuhan. 300年后到今天， 300 tahun yang lalu sampai hari ini, 你去任何一个超市， kita pergi ke market manapun, 在全世界任何一个国家， biarpun di dunia itu negara yang manapun, 你都能找到他的牙膏， kita pun bisa ketemu odol yang namanya 而且基本是最贵的。 apalagi odol ini Colgate yang agak mahal. 在印尼也有卖的， Di Indonesia juga ada, di China juga ada ya. 但很多人可能不会买，肯定太贵了。 Mungkin banyak orang yang nggak pakai. 我买印尼的牌子就好， Karena mahal, ya kita pakai aja merek Indonesia lebih murah ya. 但是它的牙膏需要全世界所有人。 Ya, tapi odol dia itu sampai ke seluruh dunia. 所以弟兄姐妹们， Jadi saudara-saudara, 今天我要告诉你， hari ini pastor memberitakan pada Sama. kita sesuatu. 要新的一年他要祝福。 Allah kita di tahun baru ini mau memberkati kita. 你走的道路他都会指引， Apapun yang kita jalani, dia tahu semua. 你的缺乏他都会供应。 Kekurangan kita pun dia akan menutup. 所以我们就要奉主耶稣基督宣告。 Jadi kita harus mendeklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus. 再下一张，好，黄色的，你带着他一起来读，我们大声的宣告。 Kita baca sama-sama ya. Yang warna kuning itu. Tuhan akan memberkati Anda dalam apa yang Anda lakukan. Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan tahu jalan setiap orang. Tuhan akan memimpin. Tuhan akan menyediakan semua yang Anda butuhkan. Tuhan akan melakukannya. Amin. 阿妹，阿妹，这就姐妹们， Saudara-saudara, 今天我要鼓励你。 hari ini Pastor mau mendukung kita. 刚才从酒店来这里的时候，阿浩跟我讲说，在这边呢经济不好， Tadi di dalam perjalanan kita ngobrol bahwa ekonomi Tanjung Pinang ini sebenarnya tidak baik-baik. 很多店关掉， Banyak toko-toko yang mau jual yang tutup. 很多生意要卖掉， Juga banyak usaha yang mau dijual. 很多房子要卖掉。 Apalagi rumah-rumah, ruko itu banyak mau dijual. 你说牧师环境不好，我怎么办？ Jadi kita mungkin pikir kondisi ekonomi itu nggak baik-baik. Gimana? 我告诉你，环境不好，上帝照样会保护你。 Biarpun kondisi ekonomi nggak baik-baik, Tuhan Allah kita tetap memberkati kita. Amin. 就算经济不好，然后你的生意照样会很好。 Amin. Biarpun kondisi ekonomi nggak baik, usaha kita tetap lancar. 为什么？ Kenapa? 因为上帝对
对他所爱的人有着特别的保护。 Karena Allah begitu mengasihi orang-orang yang Dia cintai. 我给你看最后一张照片，这张照片是一个教堂， Ini adalah foto satu rumah gereja. 这是一张真实的照片， Ini adalah foto yang asli. 在俄罗斯和乌克兰战争当中， Ini adalah di dalam peperangan Rusia dengan Ukraina. Ukraina. 在俄罗斯跟乌克兰打仗的时候，炸弹把这个村子全部给炸毁了。 Jadi di saat perang itu, bom itu hancurkan seluruh masyarakat situ. 唯独这个教堂留了下来， Cuman tinggal gedung gereja ini aja. 好多没有家的人躲在教堂里。 Banyak orang yang sudah tidak punya rumah tinggal di dalam gereja ini. 他们说很奇怪，为什么这个炸弹炸了整个村子，居然教堂能留下来？ Jadi ada sebagian orang tuh bilang, kenapa bom membom sekelilingnya tetapi gedung gereja ini tetap utuh. 好像炸弹有眼睛一样，看到教堂，他就去到另外一边。 Kayaknya bom itu punya mata ya. Dia kalau nampak gereja itu dia pinggir ya. Elak gereja itu. 炸弹没有眼睛， Bom itu nggak punya mata. 而是我们的神保护着教堂。 Tapi karena Allah kita yang melindungi gedung gereja ini. 你就好像这个教堂一样， Kita semuanya juga seperti gedung gereja ini. 即使周围的人全都经济都不好， Biarpun di sekeliling kita semuanya kesulitan ekonomi. 神照样祝福你的生活，祝福你的家庭，祝福你的生意。 Amin. Tuhan Allah kita tetap memberkati, tetap menjaga keluarga kita, memberkati usaha dan pekerjaan kita. 你相信吗？ Apakah kita percaya itu? 你相信吗？ Percaya enggak? 相信就站起来。 Kalau percaya maka kita bangkit berdiri. 那我们就把它准备好。这时候我要做一个祷告， Saat ini pastor akan berdoa. 关你的眼睛。 Kita tutup mata. 今天我所分享的，我要告诉你，上帝知道你要做的道路。 Hari ini kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Allah Bapa kita tahu apa yang mau kita lakukan. 上帝知道你的需要， Allah Bapa kita tahu apa keperluan kita. 上帝更是会供应你未来。 Allah Bapa kita yang lebih lagi menyediakan masa depan kita. 你愿不愿意相信？你愿不愿意跟神求？ Apakah kita percaya dan apakah kita mau memohon kepada Dia? 所以今天我要做一个呼召， Jadi hari ini pastor akan mengadakan satu panggilan. 我要呼召你。如果今年你要想像那个教堂一样，即使周围的环境都不好，你都蒙福，你要上前来，我要给你祷告。 Panggilan ini adalah kalau kita mau seperti foto gereja tadi itu, biarpun apapun yang terjadi di sekeliling kita, Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menyediakan buat kita. Maka persilakan maju ke depan, pastor akan 当我唱这首歌的时候，你就到前面来，我要为你祷告。 Di saat kita memuji Tuhan, maka dipersilakan maju. 让2025年充满从神而来的供应跟恩典。 Di tahun 2025 penuh dengan berkat-berkatnya Tuhan. 到前面来，我给你祷告。 Ya, dipersilakan maju, akan didoakan. Hanya
Kita diangkat Oh, ya. semua. Haleluya. 主啊，我们今天要为弟兄姐妹祷告，我要为他们来祷告。 Masyarakat doa kita semua. 今天我们求你的名充满他们每个人。 Tuhan, hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus memenuhi 他 semua 们的需要你知道， apapun yang mereka perlu. Kau tahu Tuhan. 主啊，求你供应他们的需要。 Tuhan kau menyediakan buat beliau semua. 主啊，他们走道路你知道， Perjalanan mereka kau tahu semua Tuhan. 求你带领他们的道路。 Tuhan engkau beserta dengan mereka. 主啊，在他们害怕的时候， Tuhan di saat mereka merasa bimbang dan takut. 求你赐力量给他们， Tuhan engkau memberi kekuatan kepada mereka 让 semua. 他们不会害怕， Biar mereka tidak ditakutkan. 而相信你的作为。 Tapi mereka percaya kepada perbuatanmu. 因为知道你今天你要告诉我，你要让我告诉他们，你爱他们。 Tuhan engkau hari ini beritahu kepada saya bahwa Tuhan engkau menyintai mereka semua. 所以他也必然会祝福带领他们。 Jadi kami percaya bahwa engkau pasti 我感谢你， memandikan kita semua. Terima kasih Tuhan. 我们将祷告奉主耶稣基督的圣名， Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin.